Wow, ini sangat panas tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu berita yang tajuk dia sidang media terakhir. Sidang media terakhir sebelum DAP keluar kerajaan. Wah, ini satu tajuk berita yang betul-betul eye-catching, yang menangkap pikiran, menangkap perhatian. Dengan gambar yang diambil Anthony Locke, dengan tajuk yang sidang media terakhir sebelum DAP keluar kerajaan. Nasib baik dia bagi tanda tanya. Anthony Locke akhirnya memberikan jawapan dan menafikan. Anthony Locke berkata, saya tak pernah kata begitu. Sidang media terakhir sebelum DAP keluar kerajaan, tanda tanya. Anthony Locke berkata, saya tak pernah kata begitu. Setiausaha Agung DAP, Anthony Locke menepis spekulasi bahawa sidang media beliau pada hari ini mungkin menjadi penampilan terakhirnya sebagai anggota kabinet susulan keputusan parti itu yang bakal menentukan kedudukannya dalam kerajaan persekutuan. Anthony Locke yang juga adalah Menteri Pengangkutan berkata, beliau sendiri tidak pernah menganggap sidang media berkenaan sebagai penampilan terakhir sebelum persidangan kebangsaan DAP tahun 2026 pada hari Ahad ini. Beliau kata, bagaimana anda boleh fikir ini sidang media terakhir saya? Saya tidak pernah berkata demikian. Selepas Ahad, yaitu persidangan kebangsaan, kita bercakap. Katanya ketika ditemui pemberita di Kementerian Pengangkutan pada hari ini. Kenyataan itu sekaligus menolak tanggapan bahawa keputusan DAP untuk menentukan kedudukannya dalam kerajaan sudah memberi petanda bahawa barisan menteri parti itu mungkin bakal berundur. Ditanya mengenai perasaannya menjelang persidangan penting itu, Anthony Locke turut menafikan bahawa beliau berada dalam keadaan gemetar. Sebaliknya, beliau secara berseluruh mempersoalkan mengapa soalan-soalan sedemikian diajukan kepadanya. Katanya, saya nampak gemetar ke? Saya tidak tahu mengapa anda bertanya soalan sedemikian. Saya nampak sangat tenang hari ini, katanya. Persidangan kebangsaan DAP pada 2026 ini berlangsung di Ahad ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC dengan 4,264 perwakilan daripada 1,704 cawangan akan membuat keputusan secara sulit. Undian itu akan menentukan sama ada DAP memilih untuk kekal dalam kerajaan persekutuan sehingga tamat panggal parlimen semasa atau menarik diri daripada gabungan kerajaan. Keputusan tersebut sebenarnya dinantikan selepas prestasi DAP dan Pakatan Harapan dalam beberapa pilihan raya kebelakangan ini menjadi perhatian, termasuk perkembangan politik di Sabah serta PRN Johor dan juga di Negeri Sembilan. Bagaimanapun, kenyataan Locke pada hari ini menunjukkan bahawa buat masa ini beliau masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pengangkutan seperti biasa dan tidak menganggap sidang media berkenaan sebagai penampilan terakhirnya dalam kabinet. Apa yang berlaku selepas Ahad nanti, katanya, hanya akan dibincang selepas keputusan persidangan tersebut dibuat. Tinggalkan komen tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat anda? Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Adakah PAS sendiri tak percaya dengan RCI lagi? Adakah sekarang PAS pula mempersoalkan tentang RCI? Kenapa PAS tidak percaya pula? RCI ini bukan satu badan yang hanya dibuat suka-suka. Ini adalah satu yang memang sangat besar dalam siasatan di Malaysia. Terkini Puat pula mempersoalkan. PAS tak percaya RCI sendiri, Puat persoal cadangan tubuh RCI TH tabung haji 2.0. Bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkasi menolak cadangan
supaya Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI tabung haji ditubuhkan sekali lagi, sambil menyifatkan sebagai langkah yang tidak perlu. Puat berkata pembangkang sepatutnya memberikan tumpuan kepada siasatan yang sedang berjalan dan tidak menjadikan isu RCI tabung haji sebagai permainan politik. Perlukah RCI tabung haji 2.0? Tidak perlu. Pembangkang jangan buang masa, katanya menerusi kenyataan di media sosial. Beliau berkata RCI tabung haji sebelum ini telah pun ditubuhkan ketika pentadbiran Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dengan PAS turut terlibat dalam kerajaan. Malah katanya RCI berkenaan telah pun dipengerusikan sendiri oleh bekas Ketua Hakim Negara Tuan Richard Balanjum. Mustahil PAS tidak percaya kepada RCI yang parti itu sendiri terlibat dalam menubuhkannya. Lagipun dipengerusikan pula oleh Tun Rauf Sarip, bekas Ketua Hakim Negara, katanya. Puat turut menyindir pendirian parti pembangkang tersebut yang berbeza dalam isu kehadiran di Dewan Rakyat ketika pembentangan laporan RCI tabung haji. Menurutnya, Bersatu mendakwa mereka merupakan pembangkang yang bertanggung jawab kerana memilih untuk kekal dalam Dewan Rakyat. Sedangkan PAS dan Wawasan didakwa mengambil pendirian yang berbeza. Parti Bersatu mendakwa mereka pembangkang bertanggung jawab, sebab itu mereka tidak keluar tinggalkan Dewan. Maknanya PAS dan Wawasan pembangkang yang tidak bertanggung jawab, kata Puat Zarkashi. Dalam pada itu Puat berpandangan tindakan lebih wajar ialah menyokong titah yang di Pertuan Agong supaya agensi penguat kuasa menjalankan siasatan secara menyeluruh terhadap isu yang dibangkitkan di dalam laporan RCI tersebut. Katanya lebih baik sokong titah yang di Pertuan Agong agar SPRM dan PDRM siasat sampai ke lubang cacing. Jangan ikut cakap PAS yang buang masa kerana hanya main politik, katanya. Kenyataan daripada Puat Zarkashi itu dibuat ketika polemik mengenai dapatan RCI tabung haji terus menjadi bahan perbahasan politik, termasuk persoalan sama ada siasatan baru diperlukan terhadap perkara yang belum terjawab. Beliau sebelum ini turut mengkritik pendekatan pembangkang berhubung pengendalian isu laporan RCI berkenaan. Tinggalkan komen tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat tuan-tuan dan puan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang mengalami masalah otot, masalah lutut, masalah kesihatan yang berkenaan dengan otot dan sebagainya, tulang belakang, sakit belakang, tidak kira lah berapa umur, ini sangat baik untuk anda daripada flanel. Dan juga bagi anda juga, ini ada satu lagi untuk kebaikan, untuk mengawal rasa sakit, mengurangkan sedikit rasa sakit daripada tulang belakang, paha, daripada lutut, daripada otot. Ini ada satu lagi untuk Icelec Ointment. Dan terakhir, bagi anda yang selalu mengalami kekurangan tenaga dalam badan, ini saya berikan terutama untuk yang banyak bekerja, keluar perlu banyak masa di kebun dan sebagainya, terutama yang sudah berusia. Ini sangat baik. Saya berikan di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang. Okey. Ketiga-tiga ini ada di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang dengan harga promosi daripada Shopee. Okey. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Rakan-rakan saya bertanya kepada saya, apa jadi kepada Bersatu? Apa nasib Bersatu selepas ini? Saya kata Bersatu diambang kehancuran di dalam Perikatan Nasional. Mungkin itulah jawapan pendek dia. Mungkin Bersatu perlu untuk keluar daripada Perikatan Nasional. Bagaimana pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Adakah tuan-tuan dan puan-puan bersetuju dan juga berpendapat bahawa Bersatu sepatutnya keluar dari Perikatan Nasional? Ini yang terbaru, kita lihat berita daripada Malaysia kini. Perikatan Nasional terus pinggirkan Bersatu. Tak dilibatkan rundingan PRN Melaka. Aduh, ini satu yang sangat signifikan. Bagaimana pilihan raya yang begitu besar dan penting, tapi tidak pula dilibatkan dalam rundingan? Apa sebenarnya yang berlaku?
Adakah Bersatu masih lagi ahli Perikatan Nasional atau hanya bayang-bayang saja? Perikatan Nasional nampaknya terus meminggirkan ahli komponennya Bersatu. Dengan terbaru itu, parti itu tidak dilibatkan dalam perundingan pilihan raya dengan BN. Sementara itu, gabungan itu juga bersedia untuk membincangkan kerjasama dengan Barisan Nasional di Perak. Tapi Bersatu tidak pula. Kerjasama PN dan BN di Perak jika direalisasikan akan menandakan satu lonjakan penting bagi Pakatan itu. BN Perak merupakan yang pertama bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15. Malah sebelum kedua-duanya bergabung di peringkat persekutuan. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Taqiyuddin Hasan ketika dipetik oleh Berita Harian sebagai mengesahkan malam tadi bahawa Bersatu tidak akan menjadi sebahagian daripada rundingan gabungan itu untuk pilihan raya negeri Melaka. Dia juga menyatakan bahawa rundingan tidak akan sama dengan Negeri Sembilan kerana setiap negeri adalah berbeza. Katanya sebagai contoh, kita tiada kerusi di Dewan Undangan Negeri, namun kita ada kerusi di Parlimen di Melaka. Semua itu kita akan jadikan asas dalam perbincangan kita, katanya. Apakah mereka mau mengekalkan 20 atau 21 kursi, termasuk kursi DUN Rembia, yang mana adun kerusi berkenaan sudah pun menyertai PAS juga akan dibincang, katanya. Ahli Dewan Undangan Negeri adun Rembia, Jailani Khamis, pertama kali memenangi kerusi itu pada 2018 sebagai ahli Bersatu, yang kemudiannya berpaling tadah kepada UMNO pada 2021. Sebelum pilihan raya negeri pada tahun itu, dia kemudian berpaling tadah lagi kepada PAS pada 2024. BN bertegas bahawa dia akan mempertahankan 21 daripada 28 kerusi DUN di Melaka. Ini walaupun gabungan itu gagal memenangi satu kerusi parlimen semasa PRU 15. Negeri itu sebaliknya dibahagikan kepada dua bahagian, dengan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional masing-masing memenangi 3 kerusi. Bagi kerusi PN, Jasin dan Tangga Batu dimenangi oleh PAS, manakala Masjid Tanah dimenangi oleh pemimpin Bersatu pada ketika itu, Mas Ermiati Samsudin, yang kini bersekutu dengan Parti Serpihan Bersatu, iaitu Wawasan Negara, walaupun belum menjadi ahli. Wawasan juga berminat untuk bertanding 2 kerusi DUN yang dimenangi Bersatu dalam pilihan raya negeri yang lalu, Sungai Udang dan juga Bemban. Sementara itu di Perak, pengerusi PN Ahmad Samsuri Mokhtar berkata dia bersedia untuk berbincang dengan Barisan Nasional mengenai kerjasama, menekankan bahawa perlu ada saling memberi dan menerima. Tapi buat masa ini, katanya, kerjasama antara kedua-dua belah pihak di Perak hanyalah satu cadangan. Katanya, sehingga kita duduk dan berbincang apa saja boleh berlaku, katanya. Perikatan Nasional mempunyai 26 kerusi di Perak berbanding hanya 9 untuk Barisan Nasional. Manakala Pakatan Harapan pula mempunyai 24 kerusi. 30 kerusi diperlukan untuk membentuk kerajaan negeri. Selepas PRU 15, Pakatan Harapan memilih untuk menyokong BN dan membiarkan mereka memimpin kerajaan negeri walaupun mempunyai bilangan yang lebih tinggi, dalam apa yang merupakan langkah pertama ke arah perkongsian PHBN di peringkat persekutuan. Keseimbangan kuasa ini mungkin akan menjadi halangan utama yang perlu diselesaikan oleh BN dan PN jika mereka mahu menjadi rakan kongsi di Perak. Walau bagaimanapun, dalam masa yang sama, Menteri Besar Perak, Saarani Muhammad, berkata bahawa kerajaan negeri BNPH semasa ini akan kekal berkuasa sehingga DUN dibubarkan, menolak sebarang kemungkinan perubahan kuasa tanpa pilihan raya. Tinggalkan komen anda. Dunyun Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera. Sebelum kita teruskan berita hangat politik kita, saya ingin berkongsikan satu manfaat produk yang dapat meningkatkan imun badan. Ini produk terapi imun yang daripada saintis, ya, dengan lebih daripada beribu-ribu kajian saintis, telah pun disahkan sangat berkesan oleh para doktor di seluruh dunia dan juga dibuktikan boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan.
Ia boleh menyembuhkan segala-gala jenis penyakit dengan kekuatan imun badan. Bukan ini yang menyembuhkan penyakit, tetapi imun badan sendirilah yang menyembuhkan penyakit dengan kekuatan badan sendiri. Jadi, apa saja penyakit disebabkan oleh imun badan yang tinggi, yang terlalu rendah, yang terlalu tinggi, yang terlalu agresif, yang tidak lagi bijak, semuanya memerlukan produk ini. Okey? Jadi apa saja penyakit? Penyakit lelaki, penyakit perempuan, lemah badan, lemah batin, lemah sawat, apa saja sekalipun, boleh cuba Transfactor daripada For Life Research. Ini bukti saintis. Bagi anda yang berminat dan perlu untuk sihat dan sembuh daripada masalah anda, anda boleh anda boleh WhatsApp nombor yang tertera di sini ya. Ini nombor telefonnya. Jangan telefon, ini WhatsApp saja. Okey? Terima kasih. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bagi anda yang mengalami masalah otot, masalah lutut, masalah kesihatan yang berkenaan dengan otot dan sebagainya, tulang belakang, sakit belakang, tidak kira lah berapa umur, ini sangat baik untuk anda daripada flanel. Dan juga bagi anda juga, ini ada satu lagi untuk kebaikan, untuk mengawal rasa sakit, mengurangkan sedikit rasa sakit daripada tulang belakang, paha, daripada lutut, daripada otot. Ini ada satu lagi untuk Icelec Ointment. Dan terakhir, bagi anda yang selalu mengalami kekurangan tenaga dalam badan, ini saya berikan terutama untuk yang banyak bekerja, keluar perlu, banyak masa di kebun dan sebagainya, terutama yang sudah berusia. Ini sangat baik. Saya berikan di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang. Okey? Ketiga-tiga ini ada di link. Jangan lupa untuk tekan dan beli sekarang dengan harga promosi daripada Shopee. Okey?